Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Prinsip berkarih, berjarih, belurih pengusaha muda tempatan berpotensi menjadikan mereka usahawan pertanian berjaya. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku di kebanyakan kawasan negara dalam tempoh beberapa hari akan datang. Kursus ibadah haji dan umrah oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal-Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah dimukayahkan bagi memastikan bakal jemaah haji terpilih mendapat ilmu manasik haji dengan lengkap dan teratur. Bagi memastikan kelancaran kursus tersebut, pagi tadi Timbalan Menteri Hal Agama mengadakan lawatan ke dua buah pusat tempat kursus diadakan. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengadakan lawatan ke Sekolah Agama Sungai Besar, Kampung Sungai Besar dan Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Hafizah Surul Bolkiah, Kampung Perpindahan Berakas. Kursus ibadah haji dan umrah bagi musim haji tahun ini diadakan secara serentak di keempat-empat buah daerah bermula pada Januari lalu dan berakhir pada 5 Mac depan. Beberapa orang peserta mengongsikan pendapat mereka sepanjang kursus diadakan. Itu disunatkan sembahyang di Raudah, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Dia nak baru akan kadang-kadang dia orang mengenai. Alhamdulillah. Banyak memberikan pengajaran dalam mempelajari ilmu untuk menaikkan fardu haji, di mana dalam perkara ini kami diajarkan bermacam-macam perbuatan bacaan. Saya sendiri satu yang baru, jadi pengalaman yang baru, jadi banyak yang dapat kami kulihi. Syukur Alhamdulillah di atas ungkaya Jabatan Urusan Haji yang mana kami didatangkan seorang guru memberi tunjuk ajar yang berguna kepada kami. Bakalan kami. Setakat ini pembelajaran yang diberikan adalah sangat memuaskan. Ianya telah diaturkan, disusun dengan baik. Sempena memperingati sambutan Isra' dan Mi'raj pagi tahun ini, Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Halal Pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi mengadakan program Quranic Journey sesi tadabbur Al-Quran Perdana. Program mingguan itu berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Sesi tadabbur bertajuk Solat Hakikat Isra' disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, Pensyarah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Sesi antara lain mengetengahkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan solat serta kepentingan menghayati dan memahami setiap bacaan dan gerak-geri dalam solat. Sesi tadabbur Al-Quran ini juga dikongsikan secara langsung melalui pautan dalam talian. Tandanya apabila ia melakukan sesuatu yang bukan karena itu tujuannya diciptakan. Setiap negara pasti berhasrat dan bercita-cita untuk menjadi sebuah negara yang makmur. Makmur dalam konteks bernegara bermaksud negara yang aman sentosa, sejahtera, harmoni, mendapat rahmat dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini. Untuk mencapai kemakmuran negara, sesebuah negara itu akan membuat strategi dengan menetapkan wawasan negara masing-masing. Begitu juga dengan negara kita yang telah menetapkan dan merangka wawasan Brunei 2035 yang menjurus kepada 3 matlamat utama.
iaitu yang pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Kedua, rakyat yang mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Dan ketiga, ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Antara kunci utama untuk mencapai tiga matlamat tersebut ialah dengan adanya orang-orang beriman yang kuat. Belia berjaya mampu membantu masyarakat dan menyumbang kepada kemajuan negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pada mulanya hanya secara kecil-kecilan, namun kini mampu memenuhi permintaan domestik. Begitulah kisah kegigihan beberapa orang petani muda tempatan dalam mengembangkan perusahaan mereka demi membantu meningkatkan sara diri negara dalam bidang pertanian. Ikuti laporan khas Zulfadli Haji Kasim bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 mengenai semangat berkarih, berjarih, belurih belia tempatan mengusahakan ladang mereka. Dengan berbekalkan prinsip berkarih, berjarih, belurih, Awang Ji Kuit Fung mengusahakan ladang buah-buahan milik keluarganya iaitu syarikat Labulicious Farm di atas tapak seluas kira-kira 0.6 hektar di kawasan kemajuan pertanian luar bandar KPLB, Kampung Merimbun, daerah Tutong. Sejak mengambil alih operasi ladang 3 tahun lalu, Awang Ji Kuit Fung mengusahakannya bersama isteri dan ahli keluarga dengan penghasilan pertama lebih 3,000 kg buah labu. Bagi mempelbagaikan lagi produk pertaniannya, Awang Ji Kuit Fung menggunakan kaedah crop cycle, iaitu menanam tanaman lain selain labu seperti jagung, terung dan cili padi. Beliau menyasarkan untuk meningkatkan lagi kuantiti pengeluaran syarikatnya bagi pasaran luar negara. Seperti titah kebuah dulik di mana dalam food security, jadi kami sebagai belia berinisiatif untuk memperkembangkan lagi teknologi pertanian dan juga selain teknologi pertanian, kami juga dalam industri pemprosesan di mana hasil ladangan ini dapat serba sedikit membantu food security di masa ini dan di masa depan. Dan perancangannya masa depan kami akan memperbesarkan lagi ladang ini dan juga kami punya processing lah. Bagi seorang lagi pengusaha muda tempatan, Muhammad Nur Aiman Rushaidi bin Roslan, 18 tahun, meskipun baru mengusahakan Nara Agrofarm sejak beberapa bulan lalu dengan mengekalkan kaedah tradisional, namun syarikatnya berupaya menghasilkan 300 ekor ayam seminggu. Kapasiti pengeluaran ayam kemudiannya meningkat kepada 500 ekor ayam seminggu. Berbekalkan semangat berkarih, berjarih, belurih, Muhammad Nur Aiman Rushaidi sendiri mengusahakan ladangnya seluas lebih 4 hektar di Kampung Sungai Radang, daerah Temburong, bersama ahli keluarga. Beliau berharap untuk mengembangkan lagi perusahaannya sehingga menjadi pengeluar utama ayam di daerah Temburong. Ciri-ciri untuk belia untuk buat sekarang ini ialah kerja keras, kuatkan hati, semangat dan mental yang kuat dan sehat. Ialah untuk merealisasikan wawasan 2035 untuk memajukan negara, ekonomi dan memperbanyakkan dan memajukan agrikultur Brunei. Dengan berbekalkan prinsip berkarih, berjarih, belurih, pengusaha muda ini berpotensi menjadi usahawan berjaya dalam bidang pertanian bagi memenuhi permintaan domestik. Ianya juga dapat mempelbagaikan ekonomi negara sekaligus mencapai sasaran keselamatan makanan. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Belia yang berjaya berupaya membantu masyarakat dan menyumbang kepada kemajuan negara. Kejayaan boleh dicapai melalui ketekunan belia untuk mendapatkan pendidikan dan kemahiran bagi menceburi apa jua bidang yang diingini.
Jika keperluan kepakaran pada masa akan datang diisi oleh belia-belia yang pintar, mahir dan berwawasan, maka kejayaan negara lebih terjamin. Kementerian Tenaga sebenarnya ada sudah bagi banyak business opportunities dari program macam iUsahawan yang bagi opportunities untuk itulah businessman, business people dari umur 18 tahun hingga dalam 30 tahun. Membanggakan negara saya dengan meraih kelulusan yang tinggi untuk menyumbang kepada ekonomi negara dan juga untuk memberi inspirasi kepada rakyat Brunei untuk memajukan negara kita ni. Pada pendapat saya, apabila wawasan Brunei tahun 2035 telah dicapai, negara Brunei Darussalam akan dilihat sebagai negara yang maju dan aman serta mempunyai rakyat yang berkebolehan tinggi. Negara Brunei Darussalam akan dilihat sebagai salah satu negara yang berkedudukan tinggi. Aspirasi saya untuk menjayakan wawasan negara 2035 ialah saya boleh rajin belajar supaya dapat mengambil pengalaman dari luar negara untuk membawa balik ke negara Brunei Darussalam. Selepas itu, saya boleh menyebarkan kepada penduduk negara. Lebih memantapkan dan memperbisaikan pendidikan kami untuk menolong negara untuk mencapai wawasan 2035 kerana tanpa pendidikan sesebuah organisasi atau sebuah komuniti ataupun sebuah negara tidak akan terbentuk dengan sebaik-baiknya. Untuk membina dan memupuk anak-anak muda supaya menjadi para belia yang bersifat Melayu Islam berajak seperti gotong royong, tidak camah mata dan lain-lain. Di mana dengan adanya sifat-sifat ini, insya-Allah ianya dapat menolong negara Brunei Darussalam menjadi negara yang lebih maju dan berdaya tahan. Dari segi kemajuan sistem pendidikan Brunei yang mana menjadi salah satu kunci platform dalam melahirkan penuntut dan penduduk yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, kita kongsikan keazaman rakyat dan penduduk bumi Darussalam agar negara terus aman dan makmur. Kami mendoakan negara Brunei Darussalam sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keredaan dengan jiwa, menjayakan wawasan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-39. Semoga negara terus membangun menuju masa depan yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Kami dari Majlis Perlindungan Kampung dan penduduk Kampung Danau mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-39 tahun. Detik-detik gemilang pada upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 di Taman Haji Muhammad Ali Saifuddin di Ibu Negara kemarin diabadikan oleh beberapa jurugambar-jurugambar tempatan yang dihasrat untuk menjadi ristaan generasi akan datang. Beberapa jurugambar tempatan semasa ditemu bual rata-rata mengongsikan antara yang selalu menarik perhatian mereka untuk diabadikan sebagai kenangan ialah potret wajah Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta suasana dan kegembiraan wajah-wajah rakyat jelata yang hadir di hari yang penuh bersejarah ini. Biasanya di capture ni momen-momen indah, kemudian kehadiran Kebawah Duli, kemudian pembarisan dan banyak lagi lah. Saya ingin mengcapture satu keriangan orang ramai, dia happy mood dan juga terus merakamkan suasana sejarah. Jadi yang di-capture adalah peserta-peserta yang menunjukkan kebahagiaan, keceriaan dan peserta-peserta yang menggunakan baju tradisi. Yang momen yang aku suka itulah kandidat lah. Kandidat
menggambar macam potret, potret more kepada potret lah. Pasal saya suka melihat macam keceriaan lah. Ini ikut tema tahun. Kadang-kadang kalau tahun ini tema muka sajalah. Kadang-kadang ambil tema jam atau baju ikut corak. Selalunya event-event, tapi kebanyakannya suasana lah. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula hari ini sehingga 28 Februari 2023 dengan hujan lebat dan berpetir dijangka akan menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Dalam kemas kini maklumat amaran cuaca yang dikongsikan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca keadaan berangin sekali skala kencang sehingga 45 km sejam juga boleh berlaku terutama semasa hujan lebat melintasi kawasan negara. Di perairan Brunei, keadaan laut diramalkan berombak di paras bergelora dengan ketinggian ombak sehingga 3.5 meter terutama di kawasan lepas pantai mulai lewat malam esok 25 Februari 2023 sehingga 2 Mac 2023. Keadaan itu adalah berbahaya bagi semua bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat lanjut hubungi talian cuaca menerusi talian 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Instagram dan Facebook Brunei Weather. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan kerjasama projek Big BWN petang tadi menganjurkan Pesta Eko Alam BIBD. Acara yang turut disokong oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pembangunan itu berlangsung di bangunan PGGMB Bandar Seri Begawan. Festival dirasmikan oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan selama 3 hari, acara bertujuan bagi mengetengahkan kemampanan perniagaan tempatan dan mengesahkan komitmen untuk memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Beberapa siri perbincangan panel dari pelbagai sektor perniagaan tempatan serta institusi pendidikan juga akan diadakan membincangkan isu keselamatan makanan. 25 orang anak yatim terpilih di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan derma dan barang asasi sempena sambutan Isra' dan Mikraj dan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-39. Majlis diungkayahkan oleh Majlis Perniagaan Wanita WBC Brunei. Sumbangan disampaikan oleh penderma-penderma terdiri daripada Projek Impian Cahaya, Iman, Projek Prihatin, Pertubuhan Kasih Limimi, Saham Akhirat dan Ahli WBC. Juga diselajurkan penyampaian derma khas bantuan pembelajaran kepada Dayang Norizati binti Matasan, anak yatim piatu dari keluarga asnaf yang disampaikan oleh Dayang Faridah binti Haji Muhammad Taufik daripada Projek Amal Impian Cahaya Iman dan Dayang Mimi Razia binti Tamin daripada Pertubuhan Kasih Limimi. Antara yang hadir Datin Paduka Haji Rokiah bin Haji Zakiah binti Haji Zakiah yang dipertua Majlis Perniagaan Wanita. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 114 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79.1%.
Tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBD akan dibukakan melalui one week bid di dalam perkhidmatan nomborku bermula 25 Februari 2023 hingga 3 Mac 2023. Menurut siaran akhbar Jabatan Pengangkutan Darat JPD, tawaran selama seminggu itu akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.pn. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBD iaitu dari BBD 100 hingga BBD 9999 yang tidak mempunyai penanda semasa tempoh click and bid yang telah dikeluarkan sebelum ini akan dibukakan kepada orang ramai. Dalam pada itu, orang ramai diminta untuk menyediakan email yang aktif dan juga kad pembayaran, kad debit atau kad kredit untuk membuat bayaran berjumlah RM25 bagi caj perkhidmatan bagi setiap satu tawaran TPK secara dalam talian. Keterangan lanjut mengenai one week bid layari laman sesawang yang tertera.